Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Terkini saya ingin membawakan Anda Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan warga di Kementerian Keuangan, ya, dengan mesej yang disampaikan yang padu, ya, memberikan kita fokus, ya, memberi Perdana Menteri kita memberitahu fokus yang apa yang sepatutnya dilakukan, ya, mengutamakan rakyat dengan tata kelola yang baik, melawan rasuah dan sebagainya. Kerana itu sahabat semua, apabila berkaitan dengan rasuah, geng-geng pembangkang politikus sampah Perikatan Nasional ini selalu meroyan kerana mereka sangat takut dengan perkataan rasuah, salah guna kuasa, sakau dan sebagainya. Kerana pemimpin-pemimpin daripada mereka ni bukan saja anak menantu, anak-anak sedang terpalit dengan pendakwaan-pendakwaan salah guna kuasa, menipu, sakau, sembunyikan minyak subsidi. Presiden mereka, pengurusi mereka sendiri, ya, terpalit juga dengan salah guna kuasa, ya, semasa jadi Perdana Menteri Kerajaan PAS dan Bersatu dalam Perikatan Nasional. Jadi sahabat semua, menarik ya untuk kita dengar mesej yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita dalam masa yang singkat ini. Jadi tanpa buang masa, ayo kita tonton video ini bersama-sama. Alhamdulillah dalam minggu ini, walaupun keadaan geopolitik dunia itu agak membimbangkan setelah serangan Israel yang mengakibatkan syahidnya sahabat saya Ismail Haniyah di Tehran, keadaan itu agak tegang dengan melibatkan kedudukan Lebanon dan beberapa negara jiran, dan menyebabkan kebimbangan terutama di pasaran saham antarabangsa. Walau bagaimanapun ada juga berita-berita yang tambah meyakinkan, terutama kedudukan domestik, ekonomi domestik dan kekuatan ringgit, yang salah satunya aspek yang sangat memprihatinkan kalau kita lihat angka-angka data perkembangan ekonomi kita sepanjang tahun lalu dan awal tahun ini, yang membimbangkan ialah RM1. Dan alhamdulillah peningkatan kekuatan ringgit yang sepanjang 14 ketimbang 14 tahun yang lalu itu lebih meyakinkan. Dan saya sebut tentang kekuatannya itu, peningkatannya itu yang terbaik di Asia. Bukan ringgit itu kewangan yang terbaik. Ini kadang-kadang dalam media sosial membangkang, saya tak tahu penyakit hati atau cemburu atau dengki, dia cukup gusar, cukup bimbang bila ada angka-angka yang baik. Dia mesti cari juga masalah. Tapi itu tak apalah, tu kerja dia. Tapi yang kenyataannya tidak boleh dimungkiri, iaitu kekuatan ringgit ketimbang 14 tahun. Ini satu yang sangat membanggakan. Baik, tentu ada sebab faktornya. Mengapa ada keyakinan? Kerana kekuatan ekonomi domestik, beberapa langkah-langkah diambil. Jadi ini kalau tunggaknya tentulah keluarga Kementerian Keuangan, baik kementerian sendiri atau baik negara atau Suruhanjaya Security atau Bursa, ya, dan Glix dan Petronas, semua ini, ya, mempunyai saham, bukan saham di bursa, saham dalam menyebabkan kita menyaksikan satu peningkatan yang lebih meyakinkan. Itu kekuatan. Dan termasuk juga sektor swasta, itu rakyat. Kemudian beberapa langkah-langkah yang kita ambil, walaupun sebahagian tidak popular. Macam saya katakan, Fiscal Responsibility Act itu tidak mudah kerana ia maknanya menyerahkan sebahagian daripada kuasa ataupun wewenang Menteri Keuangan kepada Parlimen, dipertanggungjawabkan. Dan ini suatu hal yang tidak mudah, tetapi kita lakukan kerana kita rasa ini menunjukkan satu sikap yang lebih bertanggungjawab, ya. Kita berdepan dengan semua ahli Parlimen untuk menilai prestasi sebenar, angka dan unjuran sebenar
sama dari segi lebihannya, dari segi defisit yang kita unjurkan, apakah kita dapat pertahankan. Dan ini ada saya katakan menunjukkan kesediaan kita melakukan reform dari segi ekonomi. Begitu juga tentang penyasaran subsidi, ya, yang menyebabkan saya terutama dimaki berbakul-bakul. Tapi tak apalah, kita banyak bakul dia tambah satu lagi bakul. Tetapi penyasaran subsidi seperti kita tahu, ya, Lisa sudah faham. Semua Perdana Menteri sebelum ini, hampir semua parti sebelum ini di dalam kerajaan setuju harus hentikan kebocoran. Saya tak faham mengapa orang politik pertahankan penyeludupan, mengapa izinkan ketirisan berbilion ringgit. Mungkin kaedah dia boleh baiki, dia kata bahawa Kementerian Kewangan atau kerajaan harus membuat pendekatan begini, bukan begini. Itu saya faham. Tetapi untuk menolak prinsip penyasaran subsidi, itu tentunya kurang bijak dan kurang waras. Pertama, dia setuju masih dalam kerajaan kerana tidak ada pilihan. Keduanya, jangan melindungi penyelundup, perasuah dan ketirisan yang berterusan. Dan terbukti kerana kita menyelamatkan 4 bilion lebih kerana ketegasan kita melakukan program penyasaran subsidi. Baik. Dan Saudara Amir Hamzah masih keluar kenyataan kalau ada lagi ruang di mana ada kesan di kalangan peniaga kecil, nelayan ataupun pekebun kecil yang terkesan, masih ada ruang untuk kita mohon dan kita beri pertimbangan. Jadi bagi yang terkesan, kita masih bagi ruang. Yang bising, yang tak terkesan. Kerana ini hanya senjata politik untuk menikam. Tapi saya dari segi keseluruhannya masih bersyukur kepada Allah Taala kerana dasar ini telah menyebabkan keyakinan dari segi pelabur. Maknanya kalau saudara nak melabur, sudah tahu bahawa dasar itu bertanggungjawab. Maknanya kita tidak ada ketirisan. Dan bila ada Fiscal Responsibility Act, penyasaran subsidi, ayam, tarif lettering, itu menyebabkan orang tahu ini is a responsible government prepared to undertake some unpopular reforms to save the economy of the country. Kerana leakages terlalu banyak, ya. Siapa tidak mahu popular? Siapa tidak mahu senang? Jadi belanja aja, bagi, nak duit bagi. Ya, hutang boleh, kita masih boleh hutang. Kita bukan keadaan parah sangat, boleh hutang. Nak hutang 3-4 bilion boleh aja. Ya, apa salah? Ya, tetapi apakah itu dasar ekonomi yang bertanggungjawab? No. Keluarga Kementerian Kewangan harus tentunya lebih faham daripada yang tidak terdedah dengan fakta-fakta ini. Sebab itu saya katakan bahawa media kementerian pun harus lebih agresif, lebih proaktif untuk menjelaskan. Kita tidak menyalahkan orang kerana tidak mengerti, kerana kadang-kadang kita tidak memainkan peranan untuk mendidik mereka. Pencerahan tentang ekonomi. Ya. Kita tahu bahawa penyasaran subsidi itu dipermainkan. Ini sebenarnya harga naik. Ya. Tapi sudah tahu itu kerana dibicarakan oleh kadang-kadang tokoh-tokoh politik, ya. Kedudukannya besar, tetapi pernah jadi menteri atau menteri besar, tetapi bila dia berucap, dia tak nak fikir fakta, dia fikir gunakan membakar sentimen dan perasaan. Kita berdepan dengan kenyataan, kita tidak boleh bicara sedemikian, ya. Dan kita tahu bahawa a responsible government is not must have the tenacity to undertake the right economic prescriptions. Jadi ini yang menjadi cabaran kepada kita. Tetapi saya katakan alhamdulillah kerana sama ada pertumbuhannya, penambahan pelaburannya, kekuatan ringgitnya, itu dapat kita tangani. Tapi tidak boleh melepaskan tanggungjawab kita bahawa sebenarnya akhirnya keselesaan kepada rakyat. Suatu hal yang sangat memprihatinkan ialah soal kebimbangan
rakyat kerana masih berdepan dengan harga kos sara hidup yang meningkat. Saya tidak nafikan. Walaupun saya boleh sebut gula kita paling murah, minyak kita paling murah, tepung kita paling murah, minyak masak kita murah. Tapi bagi rakyat Malaysia ni masih merasa terbeban. Dia tak banding dengan Thailand harga, dia tak banding dengan Singapura, dia tak banding dengan Indonesia. Jadi sebab itu saya katakan kita dalam belanjawan ini, selain daripada isu-isu yang kita bicarakan, hal ini juga kita harus tangani. Masalah kartel, masalah monopoli, apa punca barang, harga barang. Kadang-kadang dari segi baja, dari segi benih, semua ini harus kita tangani. Maknanya Kementerian Kewangan, terutama perancang, harus memikirkan merentas kementerian. Dan pengalaman saudara sama ada di bidang penguatkuasaan atau perancangan dasar akan lebih faham. Tak mungkin kita tidak boleh cari kaedah atau jalan untuk mengurangkan kos. Kos itu meningkat, di antara lain saya sebut tadi, tiris, rasuah, seludup, dan keuntungan yang berlebihan melalui apa yang dikatakan kartel. Apakah boleh kita pada peringkat ini dengan ekonomi yang lebih kukuh dan ampuh mula menerobos ke bidang yang kita anggap penting bagi negara kita. Jadi cukuplah kuliah pagi ini. Saya nak ke Johor Bahru menghadap Tuan Agong sebelum meluncurkan program perumahan madani di KL. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan kerana khidmat saudara lah dan pengorbanan saudara walaupun tidak terlakar dalam liputan, tetapi ini collective effort, ramai yang bekerja bersungguh-sungguh dan tekun. Sebab itu semalam dalam perhimpunan JPM untuk menyatakan penghargaan kepada Tan Sri Marzuki Ali sebagai KSN yang akan bersara beberapa hari lagi. Tidak bersara sepenuhnya kerana kita bagi tugas lain, tapi maknanya bersara sebagai KSN. Saya menyatakan penghargaan yang tinggi kerana tidak mungkin saya dalam menjalankan tanggungjawab saya dapat melaksanakan dengan baik kalau tidak iringan dan kerjasama penuh daripada seorang KSN dan pegawai-pegawai kanan dalam kerajaan. Walaupun ini kadang-kadang tidak diketahui umum, kerana kalau keluar media itu seorang pegawai penjawat awam kes ugut atau kes rasuah, itu kan menjadi minat sensasi, tetapi yang kenyataannya ialah majoriti besar itu berkhidmat dengan baik dan cemerlang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu lagi ucapan singkat Perdana Menteri memberikan sedikit pencerahan berkaitan dengan fitnah-fitnah, hasutan-hasutan yang dibuat oleh geng-geng politikus sampah Perikatan Nasional, terutama berkaitan dengan subsidi diesel, bersasar, dan banyak macam lagi lah, termasuk juga nilai ringgit yang masih lagi dipertikaikan oleh walaun-walauntit lebay-lebay. Seakan-akan mereka ni lebih suka kalau ringgit kita ini terus jatuh menjunam dan sebagainya, tidak mengukuh. Sepatutnya dengan nilai ringgit kita yang mengukuh pada hari ini, sepatutnya kita harus berbangga bersama, kerana ini sedikit sebanyak akan memberikan kelebihan, kekuatan kepada negara kita, keyakinan kepada pelabur-pelabur, ekonomi kita akan lebih mengukuh, stabil dan sebagainya, berkembang. Tapi lain pula setiap walaun-walauntit ini seakan-akan mereka tetap suka untuk menjatuhkan kredibiliti kerajaan kita, kredibiliti nilai ringgit kita jatuh dan sebagainya. Adakah itu yang mereka mahu? Kalau itu yang mereka mahu, sebenarnya pada pandangan saya mereka ini adalah pengkhianat negara, penderhaka negara. Mereka lebih suka kerajaan ini jatuh daripada terus menguat dari segi ekonominya berkembang, nilai ringgitnya mengukuh,
nilai inflasi diturunkan, pekerjaan pengangguran berkurang. Jadi kenapa mereka mempunyai fikiran yang begitu memalukan, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau itulah sikap mereka, bagi saya, pandangan saya, mereka ini adalah penderhaka negara. Di mana sikap rasional patriotik mereka kepada negara kita hari ini. Itu satu persoalan menarik untuk kita fikirkan bersama, sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangannya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nepot Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.